Tajuk hari ni ialah garis selari dan garis rentas lintang. Okey, sebelum kita pi lebih jauh, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan garis selari. Garis selari ialah dua atau lebih garis yang dia bergerak ataupun menuju ke arah yang sama. Okey, contohnya awak tengok soalan nombor 1. Awak ada dua garis tu, dia ada anak panah ni. Okey, itu ialah garis selari. Sama juga macam soalan nombor 2, kita ada dua garis dan kita ada anak panah ni, maksudnya dia ialah garis selari. Okey, kalau katakan contohnya awak ada dua anak panah. Contoh, awak ada dua anak panah, ada dua arrow ni kan. Jadi cari garis yang ada dua juga anak panah. Maksudnya kalau ada satu, dia akan selari dengan anak panah yang ada satu tanda juga. Kalau garis lurus yang ada dua tanda anak panah tu, dia akan selari dengan garis lurus yang ada dua tanda anak panah juga. Itu cara untuk awak kenal garis selari. Okey, yang kedua ialah garis rentas lintang. Garis rentas lintang ialah satu garis lurus yang dia melintasi ataupun dia bersilang dengan dua garis lurus, dua garis selari tadi. Okey, contoh awak tengok yang soalan nombor 1 ni. Yang nombor 1 ni, ini ialah garis rentas lintang. Yang nombor 2 pun sama juga, ini ialah garis rentas lintang. Dan yang ketiga pun sama juga. Awak cari satu garis lurus yang bersilang melintasi dua garis selari awak, maka itu ialah garis rentas lintang. Okey, selesai. Sekarang kita akan tengok apa yang akan berlaku bila garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari. Okey, dia ada tiga keadaan. Yang pertama, sudut sepadan adalah sama. Apa yang dimaksudkan dengan sudut sepadan? Okey, bila garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari, awak cari macam bentuk F. Okey, lebih kurang macam bentuk F lah kat situ kan. Okey, jadi bila sudut sepadan dekat sini, yang A ni, yang A dan B. Okey, jadi A dan B, dia punya nilai dia mesti sama. Contoh, kalau A awak 50, maka B pun mesti 50. Okey, itu keadaan yang pertama. Okey, keadaan yang kedua ialah sudut berselang-seli adalah sama. Macam mana awak nak kenal? Awak cari lebih kurang macam huruf Z lah dekat situ. Nampak tak Z? Okey, jadi sudut berselang-sili ialah sudut dekat bucu dia ni. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua, C dengan D. Jadi sudut berselang-seli adalah sama, maksudnya sudut B dan sudut C mesti sama. Sama juga macam contoh yang soalan nombor 1 tadi. Kalau katakan sudut B ialah 35, maka sudut C pun mesti 35. Sudut dia mesti sama. Itu keadaan yang kedua. Okey, keadaan yang ketiga, hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Jadi tadi kita dah ada huruf F yang pertama, yang kedua kita dah ada huruf Z, yang ketiga ni awak cari huruf U ataupun huruf N lah lebih kurang. Okey, macam tu. Jadi dia punya sudut pedalaman dia, hasil tambah sudut pedalaman dia yang dalam ni, yang bucu yang dekat dalam tu, hasil tambah dia mesti 180. Contoh C awak 80, D ialah 100. Jadi bila awak tambah C dengan D, awak akan dapat 180. Jadi itu ialah keadaan yang ketiga. Hasil tambah sudut pedalaman mesti 180. Jadi itu tiga keadaan yang awak perlu ingat. Selesai.